Maknanya dalam penghijrahan tu memang ada kesusahan. Macam Nabi kita, cuba tengok. Bila nak keluar tu siap suruh Sayyidina Ali cover line. Cover gantikan tempat Nabi. Kan? Tentera-tentera kafir Quraisy tu tak sampai terlolap lah keluar tu. Dengan kuasa Allah Ta'ala. Kan? Maknanya cerita kesusahan-kesusahan. Dan Sayyidina Ali pula menunjukkan kepada kita, menggambarkan pengorbanan. Pengorbanan makna buat. Walaupun tahu mungkin Nabi nak kena bunuh ni, mana kalau dia ganti boleh jadi dia ganti kena bunuh ni. Nampak tak? Sampai tahap itu. Tu berlindung dekat Gua Sur. Kan? Nabi duduk macam mana Sayyidina Abu Bakar cover. Kan? Macam mana Sayyidina Abu Bakar cover duduk dekat dalam tu 3 hari kemudian labah-labah Al-Ankabut. Kan? Labah-labah pula buat jaring, jadi maknanya tentera Quraisy tu tak termasuk lah, sebab terfikir dengan tahap ada labah dah lama orang tak masuk dalam ni. Dia dah baca macam tu. Jadi kita ni nak berhijrah memang susah. Cuba tengok baru-baru ni kan ada personality tu yang kata nak berubah tu. Saya tak payah sebutlah apa sebabnya. Kan? Yang kata dah berubah, akhirnya dia berubah balik ke arah sini. Macam tu kan? Jadi tak payah sebutlah siapa. General dah tu sebut dah. Punca apa? Sebenarnya kalau nak hijrah, kena hijrah betul-betul. Dia kalau hijrah tapi masih duduk dengan kelompok-kelompok yang tak berhijrah tu, payahlah. Tu habis general dah saya sebut tu. Dia berkawut tak faham siapa. Carilah sendiri. Yang tu lah. Penumbuk terbalik tu. Carilah apa benda. Dia berubah. Kita nak berubah dan tak nak lah minum arak lagi dah. Tapi berkawan dengan orang tu lagi duduk, kita tempat orang minum arak tu. Problem. Saya balik, ada sekali tu saya balik, dah banyak tahun dah saya balik daripada kampung Tiki tu, nak balik ke Somban, balik Mahamat balik, singgah ke Tanjung Ipoh. Tanjung Ipoh rasa nak terkencing, mana pula nak terkencing, nampak ada satu restoran Cina tu kan, kepakat Tanjung Ipoh tu ada oleh kedai tu. Saya masuk dalam pergi ke dapur kan, toilet mana belakang, saya masuk toilet belakang tu, memang nampak ramai lah belakang tu tengah minum bir tu. Yang bawa seraban, ada baju batik, ada macam lah kat dapur tu. Ya Allah, tak apa anjat saya. Wallahi saya nampak masa tu, saya tu la ilaha illallah. Langsung tak jadi kencing. Keluar saya balik. Orang macam tu biasa ketagih ni payah. Dia ketagih arak payah, ketagih perempuan payah, ketagih rokok pun payah. Rokok tu sensitif tu. Dia bab rokok ni paling payah ni situ ni. Sensitif ni situ rokok ni. Dia benda lain kan. Apa hukum makan babi? Haram je. Tahu orang haram je. Zina haram je. Kita tanya rokok. Sebenarnya ada perbezaan pendapat dalam hal tu. Ada tak tu. Kemula dah kan. Kan itu tak ada. Suka hatilah kan. Malah nak cakap lebih kan. Tapi makna kata paling tidak ikhtiar lah nak berhenti merokok. Belum pernah lagi kajian menunjukkan ngisap rokok mendatangkan protein dalam badan. Tak ada. Kan. Kira memang. Dan satu-satunya perbuatan yang tak mula dengan bismillah dan tak berakhir dengan alhamdulillah, sat rokok lah. Tak ada sat rokok bismillah memang tak ada. Alhamdulillah lagi tak ada. Ya. Lepas tu orang nak pula imam sat rokok, bukan imam sinilah tapi lain. Orang kampung tu mula bawa minta tolong tasnik bolah bibir bedaknya, manih bibir bedaknya dengan buah tamarnya, dengan buat dengan air zam-zam. Kewangan apa, imam tu dia ambil buah tamar tu kan, dia selalu ke mulut dia tu dikunyah, lalu imam sokok, lalu ke bibir budak tu berkorut baby tu, Allah payah tu kan. Semua lah tu kan. Boleh berhenti slow. Bukan apa dah, bila kita berhijrah, niat nak berhijrah tu ada. Sokok faham, saya faham payah nak berhenti. Saya camah kat Ustaz tu kejap apa tu. Tajuk nafas suci bermula Ramadan. Saya faham masa okok payah nak berhenti. Saya faham. Betul cakap faham. Arwah bah sebut sokok kan. Faham pada, tapi biar kita ikhtiar nak berhenti. Contoh. Katalah seminggu, setiap hari hisap 30 batang sehari. Contoh. Tak, memang ada. Kawan saya ada seorang tu, 2 kotak sehari. 2 kotak yang 20-20. Tak kau 40 kan. Contoh katalah hisap 30 batang sehari. Cuba berazam minggu depan kurangkan jadi 29 batang sehari. Letak jadual tu. Minggu satu lagi jadi 28 batang sehari. Buat macam tu.
Biarlah malaikat cabut nyawa kita. Mana tahu tiba malaikat nak cabut nyawa kita dalam keadaan kita tengah ikhtiar nak berhenti. Daripada kita tak nak berhenti tu semua, tak ada mana tu semua perbezaan pendapat tu membohong ustaz ni tu. Contohlah kan. Habis segala ni fatwa-fatwa semua salah tu. Kan. Mufti Arab Saudi tu Arab Saudi lain, kita pegang Malaysia ni. Nampak dia cari tu. Kan jadi terserahlah ya. Jadi bila sebut pasal penghijrahan ni kena ingat hijrah ni susah. Hijrah ni susah, borek. Sebab dugaan-dugaan ada dah tentu ada. Bila saya sebut tadi kaitkan dengan hati. Ingat dalam hati kita. Dalam hati kita, itu sebabnya saya kaitkan dengan satu penyakit hati kita ni adalah dalam masyarakat kita ni adalah. Bila saya cakap tadi meninggalkan larangan Allah tadi kan, meninggalkan larangan Allah. Sebab kena ingat alamat orang mukmin terletak pada 3. Ada 3 tanda. Nabi pernah sebut ada 3 tanda orang mukmin ni. Yang pertama, dia taat pada perintah Allah. Kedua, menjauhkan perkara-perkara yang haram. Dan yang ketiga, yang ketiga ni borek sikit. Pertama, taat perintah Allah. Yang kedua, menjauhkan perkara yang haram. Dan ketiga, berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepadanya. Tu clear tu Nabi sebut tu. Berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepada dia. Benda tu paling borek sekali sebenarnya dalam masyarakat kita ni. Tapi sebenarnya benda tu tak borek mana sebab Nabi buat. Kalau kita tengok Nabi buat, malahan ujian Nabi lagi besar daripada ujian yang kita terima. Jadi kenapa kita kata tak boleh? Maka adalah orang-orang Melayu akan sebut, bukan orang Islam tau, orang Melayu sebut. Dia akan sebut apa tau? Itu Nabi lain, kita ni kan Nabi. Nampak? Itu ayat biasa sebut. Itu Nabi, kita ni bukan Nabi. Kan? Kalaulah Nabi dong, kecil hati Nabi. Sedangkan Nabi ni sayang kita macam mana? Sayang umat dia macam mana? Itu sebab sayang Nabi. Jangan kita cakap itu, kita buat apa Nabi buat. Contoh Nabi gama minum air masak. Kan? Benda kecil. Minum air masak ni tak mencabar lagi melainkan tongkat ali. Kan payah nak cari tongkat ali pun payah. Kalau nak cari lah kadang-kadang kena pula kat kedai-kedai janda tu berio betul menjorit minta. Kan kopi janda satu minta lah tu. Dah lah minta dengan janda. Kau minta kopi dan pahala kan. Kan? Minum air kosong tak susah mana dah. Minum air masak. Tapi Nabi goma. Pernah tak kita tanya? Dan minum air kosong sebab Nabi goma minum. Dapat kalau sunnah. Tak kira lah walaupun setogok contoh. Saya kena tunjuk contoh baru faham. Nampak tak? Ada tak nampak? Saya tunjuk sekali lagi. Sodaplah air kat Senayan ni kan. Makna kata buat sebab Nabi buat. Banyak orang cuba tengok sebenarnya banyak benda Nabi dah buat, kemudian orang luar ikut, kita rasa kita ikut orang luar. Kita tak pernah rasa kita ikut Nabi. Contoh kita tengok kalau standard senior belajar undang. Kalau kita tengok hukum undang-undang jenayah, dia sebut melampaui keraguan munasabah. Standard pembuktian melampaui keraguan munasabah, atau dalam bahasa Jawanya beyond reasonable doubt. Wah tu borek Jawa tu kan, beyond reasonable doubt. Jadi bila sebut tu kita kan nyangka kan itu undang-undang tu kita ikut orang putih lah dia tapi tak. Sebenarnya Nabi yang memperkenalkan dulu konsep tu. Sebab Nabi sebut lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada kamu menuduh orang yang tidak bersalah. Makna mesti betul-betul jelas, cukup bukti baru jatuh hukum. Sikit keraguan baik lepaskan orang yang bersalah tadi daripada menuduh orang yang tak bersalah. Sampai orang putih dia ambil benda-benda lain, dia jadikan dia punya. Macam tu juga dengan 5S yang Jepun buat tu, 5S tu. Seri, seto, sisih, apa benda lah, siku macam-macam lah kan, yang orang Malaysia ikut ni. Cuba tengok Jepun masuk rumah selipar macam mana? Selipar dia arah keluar, betul tak? Dia susun dia letak arah keluar. Kita bila buat macam tu, kau ikut Jepun. Tak, ikut Nabi. Nabi pun bila sampai ke masjid, Nabi memang sepatu memang Nabi susun macam tu arah keluar. Bersedia nanti jalan sarung je. Sebab budak adik-adik kalau tak ada kerja, susun selipar depan tu. Dapat pahala. Ya betul. Memudahkan orang nak balik ke masjid. Dah elok susun. Tinggal sarungnya. Ya. Tapi jangan nampak lelawak kau rembat pula kan. Nah, makna susun. Susun.
Mak. Sebenarnya ikut Nabi banyak pun kita tak pasal sebenarnya kita ikut Nabi. Kita bila sabut ikut je pun tak apa tu saya sebut tadi niat tadi tu. Minum niat apa niat nikah ke apa kena Allah Taala. Ni nak yang diheboh nak nikah dengan kemah berapa panjang. Kan kemah berapa panjang. Scallop berapa tinggi. Color apa. Kan malam sebelum bersanding berapa kali persalinan, macam-macam negaranya pakaian. Kojab baju Brazil, kojab baju Siam. Saya tengok ke Masjid Bosi Putrajaya tu. Esok tu pula dia heboh apa pula? Esok tu lepas bersanding heboh cerita nak baring kat mana. Outdoor. Baring-baring dekat lanasan kereta api tu. Dengan lelaki tu pun sama. Kalau boleh ambil gambar saya tunggu kereta api dah doket pun ambil. Itu nak mampu tu. Kan dah tak ada kojo kat jantan ni kan. Yang perempuan kat Masjid Bosi Putrajaya tu, dia pakai gaun kan. Dia angkat gaun macam tu. Ketu tangan macam ni ada sandar kat dinding. Ada seorang lelaki sebelah tu ambil air semayang dah 5 kali basuh tangan. Tak konsentrate dia ambil wuduk tu kan. Bayangkan tu. Itu ni heboh. Tu cakap tadi. Tu kadang-kadang saya kat Brunei khusus kahwin sampai 3 minggu tu. 3 minggu. Kita yang khusus kahwin ni kan kajak-kajak. Tu belum cerita yang kahwin serentak tu. Dia pun boleh pasangan serentak contoh kan. Okey tu okey, tapi persediaan tu. Sudah kita takut bila buat bernikah beramai-ramai tu, sudah yang kita nak elakkan beban kewangan dengan elak maksiat. Dua tu lah kita elakkan. Tapi perceraian tak boleh elak. Betul lah ajal maut corak jodoh semua tangan Tuhan, tapi ikhtiar kita kat situ. Budak tu apa pun tak tahu kadang. Kan? Apa pun tak tahu. Belajar agama tak, ini tak, apa tak. Kan? Fatihah tahu dik. Fatihah tu apa tu? Dia lah tanya pakcik, Fatihah tu apa? Oh, tak apa ranyat apa. Itulah alhamdulillah bila cakap lah alhamdulillah lah budak ni pula. Ayo, tahu waktu itu pun tak tahu kan. Budak sekarang. Tu sebab kena test tanya. Ni cakap, okay, sekarang dik, tak apalah kau nak nikah dengan anak cik ni. Cik tak kisah, tapi cik bagi kau sebulan pergi belajar. Kau Fatihah pun apa semayang semua belajar, pergi belajar lu. Lepas tu kau kahwin dengan anak cik. Cik tak kisah tau. Boleh. Kat mana nak belajar cik? Kau pergi kat Masjid Senayan tu, kau potik sesiapa, semua boleh tu. Oh macam tu lah kan. Betul lah kan. Makna kata persediaan tu. Nawai tu tak ada. Kenapa nak kahwin? Sebab saya suka lelaki pakai uniform. Faham lah pula. Abang bomber I love you. Tu drama. Drama. Kojo kan. Dah tak ada kojo lah kan. Makna kata. Nawai tu penting. Tu sebab kita bila berkait dengan hati, penyakit-penyakit hati banyak. Kita dalam masyarakat kita. Benda tu pun nak buang. Nabi pesan pada anaknya. Ya bunaya isqadarta antus biha wa tumsi. Walai sabiqal bika ghish ahdil fa'am. Nabi kata pada anaknya, wahai anakku, kalaulah pada pagi sampailah petang kau, dalam hati kau tu tak ada perasaan ghish. Ghish ni busuk hati, dongki, nak ngonokan orang, nak nayan orang. Nabi kata ahdil fa'am. Kalau tak ada dalam hati kau tu, eloklah tu Nabi kata. Kenapa? Wazalika sunnati, kerana itu adalah sunnahku. Bayangkan tak buat jahat kat orang tu pun sunnah Nabi. Tak sibuk nak ngonokan orang, itu pun sunnah Nabi. Ini belum apa-apa sibuk mempertikaikan pasal orang. Kan? Bukan jawatan apa mana pun, jawatan ketua lorong. Bergaduh dah tu, la ilaha illallah. Tak ada lawan jawatan tu. Apatah lagi jawatan yang ada lawan lah kan. Naik elon imam, mula dah pertikaikan imam tu. Imam tu Fatihah tak betul lah, imam tu ni lah, itulah ini. Dia kan, tanya diri tu sendiri. Jangan sibuk tengok salah orang, tanya diri sendiri. Tu sebab tadi bila sebut tadi kan, dongki nanya orang tu penyakit hati. Nak buang penyakit hati ni senang ya. Dalam hati kita ni kena betulkan balik. Kena betulkan balik dan masukkan ada satu ubat antivirus yang paling berkuasa nak menyelesaikan masalah penyakit hati, iaitu antivirus yang disebut sebagai syukur. Ada syukur ni selesai semua. Tu Ustaz Latif tu, dia bawa saya pergi Kemboja tu, banyak saya belajar. Banyak saya belajar kat sana. Usahlah.
Kadang-kadang nak berair mata tengok orang susah sana. Ya. Tu belum cerita lagi tu lepas tiket kapal terbang. Ustaz Latif tahulah. Tak biasa lupa benda tu. Macam-macam cerita.